اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستعان وأنت المستعان. اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا منك وإنا إليك راجعون ولا حول ولا قوة إلا بك. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita boleh sambung pelajaran kita, iaitu sambungan kita pada muka surah 419. Taklah banyak sangat kita nak habis. Saya rasa maybe this year kita boleh khatam ni. Boleh. Balik doa kan lah. Baik. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah dan bimbingan daripada Allah, malam ni kita masuk bab berkenaan dengan salat, iaitu rukun pertama salat. Rukun pertama salat adalah niat. Kalau kita belajar dalam sunnah, dia start dengan menghadap kiblat, sutra, menutup aurat. Kemudian barulah dia menjelaskan kepada kita niat. Baik. Masalah niat ini adalah masalah yang para ulama kita kata benda yang terlampau mudah, sehingga kan kalau tak diajak pun semua orang tahu niat. Iaitu berdasarkan hadis yang selalu kita baca, iaitu hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Imam Syafi'i kata hadis ini sepertiga hukum Islam diambil daripadanya. Nabi kata sesungguhnya amal itu dengan niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat, dengan hasr, iaitu innama ini menunjukkan kepada makna sesungguhnya. Dia kepung maksud bahawa amal yang dikira dipakai hanyalah amal yang ada niat. Mana-mana perbuatan kita tak ada niat, tak dikira. Lepas tu dia punya sambungan wa innama likulli imri'in ma nawa. Lagi sekali, sesungguhnya wa innama, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu manawa, atas apa yang dia niatkan. Jadi kenapa amal itu dikira dengan niat? Kerana manusia akan dapat di atas apa yang dia niatkan terhadap amal yang dia buat itu. Jadi kalau niat dia tidak kuat, maka pahala dia pun tak besar. Kalau niat dia kuat dan kukuh kerana Allah, maka makin besar niat dia, makin kukuh niat dia, makin besarlah pahala dia di sisi Allah. Kita hanya akan dapat yang kita niat, sama ada dunia ataupun akhirat. Baik. Yang kedua, kata para ulama, masalah niat ni masalah perkara yang duduk dalam hati. Dia bukan benda yang duduk di lisan, dia benda yang duduk di hati. Jadi tidak ada seorang pun ulama kata niat itu duduk di lisan. Semua kata tempat niat di hati. Jadi kerana itu benda niat ni benda yang sangat mudah, kerana dia duduk di hati. Dan kita jumpa dalam hadis, kita duk cari dalam hadis, kita tak jumpa satu hadis yang mengajar kita dengan detail niat tu macam mana. Kita tak jumpa. Melainkan kita jumpa inilah hadis Bukhari, Muslim, hadis Umar Al-Khattab tentang hijrah ini. Innamal a'malu binniyati. Kerana innamal a'malu binniyati, maka para ulama masukkan semua amal dalam hadis ini.
al-a'malu, semua masuk dalam hadis ini, semua dikira. Semayang, puasa, ambil wudu, mandi janabah, mandi sunat, kita buat kerja baik, kita buat kerja tak baik, semua diletak dalam hadis ini. Kerana dia datang pun begitu, innamal a'malu binniyati. Tak ada juga membaca innamal a'malu binniyati, pun ada bacaan demikian. Baik, sekarang ni penulis nak ajak kita tengok, iaitu di bawah bab, kita langsung tidak berbalah masalah niat. Kita semua sepakat niat itu kena ada. Cuma sekarang bab yang kita nak bincang adalah bab, kata penulis, melafazkan niat adalah bid'ah walaupun dengan surah pelan. Ini tajuk dia lah. Kita taklah terkejut sangat. Ini tajuk dia. VIP lah penulis nak kata apa, dia punya pasal lah. Dia kata melafazkan niat, bukan masalah niat, masalah lafaz niat. Apa yang duduk dalam hati itu kita buat keluar di mulut kita. Talaffuz bin niyah, talaffuz bin niyah. Dia kata, penulis kita kata itu termasuk daripada benda bid'ah walaupun suara pelan. Pertama, kita faham kata bila kata bid'ah tak ada langsung petunjuk daripada Nabi. Yang tak ada langsung petunjuk daripada Nabi ni, walaupun kita buat seorang-seorang ataupun buat pelan-pelan, tetap dihukum tak ada petunjuk. Tadi Imam Syafi'i kata apa tadi dalam kelas kita? Imam Syafi'i kata seharusnya, sepatutnya orang yang membawa pandangan yang bertembung dengan riwayat-riwayat yang sahih, sepatutnya dia malu. Ayastahi, dia sepatutnya ada rasa malu kerana riwayat dia itu aridun bizalik minal ahadis as-sahihah. Dia sepatutnya malu. Ayastahi min nafsihi, dia sepatutnya rasa malu ke diri dia kerana dia sanggup bawa riwayat pandangan yang bertembung dengan hadis yang sahih. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala berkata, ini perkataan Syekhul Islam. Saya teringatlah tadi cikgu abang tadi kan, ada orang dengar nama Ibn Taymiyah ni terus masuk sawan. Tadi cikgu duk cerita tadi. Kata Syekhul Islam dalam masalah niat ni, dalam masalah melafazkan niat, tak seorang Muslim pun pernah menukil, baik daripada Nabi SAW maupun dari seorang sahabatnya, bahawa Nabi melafazkan niat sebelum bertakbir, baik dengan suara pelan maupun jahar. Dan Nabi juga tidak pernah memerintahkan hal itu. Sudah dimaklumi, jika melafazkan niat itu ada, nescaya banyak riwayat yang menyebut tentang hal itu. Jika ditilik dari kebiasaan dan syar'i, tidak mungkin riwayat yang dinukil secara mutawatir itu disembunyikan. Jika tidak ada seorang pun yang menukil riwayat tentang melafazkan niat, maka dapat dipastikan hal itu tidak pernah ada. Menambahkan hal ini dalam tata cara salat sama seperti melakukan perkara bid'ah dalam ibadah-ibadah lainnya, seperti menambahkan azan dan iqamah pada salat 2 hari raya, atau seperti mereka yang salat 2 rakaat di Marwah saat hendak melakukan sa'i dan lain-lain. Lalu niat itu sendiri lebih mudah dilakukan daripada melafazkannya. Contoh, seseorang bangkit untuk mengambil wudu, lalu keluar menuju masjid serta mengetahui maksud dan tujuannya ke sana, berarti dia sudah berniat. Karena itu Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, niat itu mengikuti ilmu. Jika dia tahu apa yang akan dilakukannya, berarti dia sudah memasang niatnya. Sebab tidak mungkin dilakukan suatu pekerjaan tanpa ada niat sebelumnya. Jadi tak payahlah nak penat-penat duk usalli, tak payahlah. Tapi kalau ada orang nak usalli, itu bahagian dia lah. Itu bahagian dia lah. Yang pentingnya kita ni ikhwan, siang malam pagi petang kita duk study ni untuk mendekatkan amal kita dengan cara Rasulullah, itu saja. Apa yang kita nak malukan?
takbir, Allahu Akbar, habis. Lebih-lebih Imam Nawawi kata dalam kitab dia Al-Azkar untuk kes solat ni, dia kata masa kita kata Allahu Akbar tak ada mat. Tak ada mat. Kalimah Allahu Akbar tu tak ada mat. Mat ni bermakna panjang lah. Mad. Kita baca mad ke kita baca mat? Kalau mat baru jadi arwah. Meninggal ya. Mata kan? Mat. Apa? Minal fitnatil mahya wal mamat. Kalau kita baca mad dengan dal, itu maksudnya panjang. Yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah panjangkan, Allah matkan umur mereka, Allah panjangkan sehingga dia pada dalam kesesatan. Ibnu Taimiyah kata Allahu Akbar tak ada mat, tak payah panjang, Allahu Akbar. Kata apa Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar dalam bab takbiratul ihram. Nak panjang-panjang ni takbir intiqalat, sebab bagi makmum yang jauh kan, dia tahulah imam punya perpindahan rukun. Untuk takbiratul ihram hanya Allahu Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar lagu tu, macam mana nak qasa? Ta'arud ta'yin. Memang teremuk lah. Sebab qasa ta'arud ta'yin tu memang tidak ada pun. Ini hanya apabila niat itu dibahas secara falsafah. Secara sunnahnya Allahu Akbar, al-ma'lum. Itulah saya teringat guru-guru kita kata dalam riwayat, dalam hadis tidak kita temukan. Dalam syarah kepada Fathul Mu'in dia kata Nabi semayang ni Nabi semayang ni tak pernah kita jumpa riwayat Nabi talafuz bin niyah. Sedangkan sahabat yang tengok Nabi semayang ni bukan seorang. Nabi semayang di rumah, isteri dia tengok. Kadang-kadang ada sahabat dia tengok juga. Nabi semayang di safar, sahabat tengok. Nabi semayang di Arafah. Nabi turun daripada Mi'raj, Jibril pula ajak dia semayang. Nabi semayang di akhir hidup dia. Nabi semayang atas kenderaan. Bahkan dalam riwayat Nabi cerita tentang semayang atas perahu. Mustahil tidak ada satu benda mutawatir yang sahabat boleh cerita tentang talafuz bin niyah, tapi tidak ada langsung riwayat itu. Adapun para ulama yang bercakap masalah sunat, kita usalli lah, kita nawaitu apa-apa lebih kurang, kesemuanya itu di atas ambilan hadis seperti ini dan ijtihad mereka dan ihtimal mereka. Maka itu bukan dalil yang kukuh. Kita merujuk kepada pelajaran kita minggu sudah. Kata penulis kita, apa kerja seorang tulab ini, penuntut ilmu ini, dia kena membandingkan dalil. Dia kena himpun semua dalil-dalil yang mai ke dia. Dia kena buat kajian dia. Bukan 100% percaya kepada penyampai. Penyampai itu orang yang menyampaikan. Maka dia tak boleh tutup satu telinga dan buka satu telinga. Dia kena dengar. Dari segi ilmu dia kena discussion, dia kena discuss dengan semua orang. Berapa banyak dia punya friend ada, dia kena berbincang. Ustaz Zaid dengan Abali ke Ustaz Abali? Ustaz Abali, Ustaz Ali kena ada munakasyah ilmu, duduk kita kaji, kita bongkar, dan semua ini tidak salah. Sebab akhirnya ilmu tu kena betul-betul diangkat dekat dengan Rasulullah. Saddidu wa qarribu, saddidu wa qarribu. Nabi katakan paling hampir. Jadi bila kita dapat ilmu, takat yang kita yakin inilah yang paling hampir, kita amal lah. Lepas tu ilmu kita bergerak ke depan, kita tengok-tengok, macam tak hampir pula benda ni, ada lagi dalil lain. Silakan bertemu, bawa lagi dalil. Dulu macam kita semua pun, kita pun duk ingat dapat pahala sunat lah. Usalli fardal maghribi thalatha, kan? Apa pula? Kita buat tu kerana nak ambil pahala, bukan kita buat tu kerana harap dosa. Wallahi tak ada. Tapi bila dalil kita baca, duk cari tak ada.
Ada satu dalil saya teringat dulu, kawan tunjuk dengan saya. Dia kata dalil usalli ni dalam hadis Bukhari. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Nabi yang sebut usalli. So that time saya pun sangat percayalah. Betul bila saya kata kat Ustaz Allah, ni dalam hadis Bukhari, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Ustaz Allah kata awak bodoh minta orang ni. Patah harap hang tak tahu apa ni. Apa menatang harap pun hang tak tahu. Usalli itu Nabi nak habaq kata tiru sembahyang dia, bukan Nabi kata pi sembahyang baca usalli. Tapi kita kan kita pegang perkataan usalli. Yang penting ada sirah usalli. So bila ada sirah usalli, kita pun tangkap muatlah hujah kita. Maka istidlal kita tu zallah. Istidlal pengambilan dalil kita tu melencong. Kita tak peduli dah tu semua. Bila kita belajar buku macam ni, penulis apa nama musannif muallif ini, penulis kata tak boleh. Kita kena tengok dalil, kena baca dalil, kena himpun, kena tenang, kena percaya dengan ilmu. Pasal tu bincang-bincang, akhirnya kita pun tahu kata bahawa tidak ada seorang sahabat Nabi pun melafazkan perkataan usalli. Maka talafuz bin niyah dalam semua bab. Abang Zul, tadi saya nampak Abang Zul menjaga telur. Alhamdulillah, saya bye-bye kat Abang Zul. Alhamdulillah, elok telur Abang Zul tadi. Alhamdulillah. Zaid tak serempak Abang Zul tadi? Alhamdulillah, bagus Abang Zul. Seorang penegak sunnah, dia bisnes bagus. Bagus berbisnes. Itulah cara salah mencari nafkah. Kata Ustaz Allah kata lebih baik makan duit karipap daripada makan duit lebih baik makan hasil jual karipap daripada makan hasil agama. Apa orang Arab kata? Dia kata kul bikasbika wala ta'kul bidinika. Kul dengan kap, kul makan, bikasbika dengan usaha engkau, dengan kasab engkau. Wala ta'kul, jangan kau makan, bidinika, dengan hasil agama engkau. Maka saya pun tukar, makan hasil telur lagi baik daripada makan hasil ataupun makan hasil racun lagi baik. Itu baik. Itu adalah pahala yang besar. Cara salah bekerja, jangan dipandang rendah. Itu pahala besar. Daud angkat apa? Daud kan, Nabi Daud angkat kayu Sarah anak dia. Alhamdulillah, saya sangat kagum dengan Abang Zul. Saya doakan keberkatan bisnes Abang Zul. Semoga Allah lariskan telur Abang Zul itu ke satu peringkat antarabangsa international. Mana nak cak? Sekarang kan orang jual telur dibasuh dan dilap. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik Abang Zul. Jadi kita sepakat ikhwan, tidak disunahkan kepada kita melafazkan niat, sama ada puasa, sama ada wudu, sama ada mandi sunat ke, mandi yang lain ke, sama kecuali kita jumpa dalam bab talafuz ini bin niyah ini ada satu bab saja dalam hadis, bab haji. Itulah yang dalam mazhab Syafi'i dikiaskan kepada bab salat. Satu bab saja ada, bab haji dan umrah. Bila dah habis kan, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku datang pada kamu dengan satu haji atau dengan satu umrah. Habis di miqat, Nabi sebut benda tu secara jahar. Lepas tu baru Nabi kata labbaik Allahumma labbaik. Maka para ulama ambil hadis bab haji tu kias kepada salat. Maka ulama-ulama yang sangat menjaga dalam suasana hadis ni, mereka kata tidak, haji berbeza dengan salat. Maka hadis berbeza dengan salat, maka tak perlu dikiaskan. Maka itulah yang kuatnya. Baik, selesai bab itu. Jadi bagi orang yang nak start solat, nak memulakan solat, cuma ingatlah hadis Bukhari Muslim ini, sesungguhnya setiap amal itu bergantung niatnya, dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Maka timbul satu hal lagi, bila kita solat,
dah kata tak ada usalli, kita nak niat macam mana? Apa yang kita nak niatkan? Wallahu ta'ala alam ikhwan. Sebenarnya kita tak ada apa pun kita nak bercakap dengan diri kita tentang salat ni. Cumanya yang ada, macam tadi kita sembahyang maghrib kan, kita daripada rumah kita bergerak, kita nak salat. Tentu dah muqarranah itu ada dalam kepala kita ni, perbuatan macam mana kita nak buat, di mana nak sembahyang, semua ada siap dalam kepala kita. Cumanya sepanjang kita berjalan, kita datang ke sini dan kita sampai kita nak duduk atas tikar sembahyang, ada satu kemungkinan boleh berlaku, iaitu perubahan niat kita daripada kerana Allah kepada yang lain. Boleh berlaku. Kita main sorang-sorang tak ada apa, kita main kita pun nak sembahyang, oh kawan puji kita, segak nampak hari ni, handsome nampak hari ni, atau orang puji hang lo bagus lah, hang lo betul. Boleh berlaku perubahan. Yang ni aku syok main sembahyang, dia pun suka duk puji aku. Mungkin itu berlaku. Maka bila kita salat, kita katakan lillahi ta'ala, ya Allah, sembahyang saya ini bukan kerana orang lain, semata-mata kerana Engkau ya Allah. Bukanlah kita niatkan 3 rakaat ke nama sembahyang tu, dah. Kita niatkan ibadat sembahyang tu. Ya Allah, aku sembahyang ni semata-mata kerana Hang. Itu sahaja yang kita tajdid pada hati kita. Lain tidak ada apa-apa. Pasal itu tak perlu dibagi tahu usalli. Sebab kita kena jaga niat kita. Niat apa? Niat tujuan kita melaksanakan solat dan cara kita melaksanakan solat di atas petunjuk Muhammad. Niat kita melakukan petunjuk Muhammad itu semata-mata mengharapkan Allah. Ibtigha amardatillah. Kita sangat mengharapkan, sangat-sangat mengharapkan mardatillah. Itu saja. Dan Allah kata wala sawfa yarda. Siapa yang ibtigha mardatillah wala sawfa yarda. Allah pasti sawfa yarda. Pasti Allah kata aku akan redha dia. Kenapa Allah kata sawfa? Kerana bergantunglah kekuatan jiwa kita. Sawfa yarda. Nanti akan aku balas redha itu. Dia niat pada aku, nanti aku akan balas. Tuhan ambil masa nak balas. Mungkin pembalasan tu dibalas di hari akhirat. Tapi aku akan balas, Tuhan kata. Pasti aku balas niat dia. Dan hadis ni pula kata semua amal bergantung dengan niat. Kalau niat kita kerana Allah tu 10%, hak baki bukan kerana Allah, sawfa yarda. Kita akan dapat yang sangat sedikit. Maka itu sajalah. Kita kena jaga diri kita. Niat sembahyang, niat main mengaji, niat itu, niat ini, semuanya kita nak membentuk jiwa kita tunduk, patuh, buat satu benda yang Allah perintah semata-mata mengharapkan thawab di sisi Allah, ganjaran pahala dan balasan baik di sisi Allah. Itu niat. Sembahyang biasalah, duduk dalam saf, takbir, Allahu Akbar, habis. Baik, selesai bab tu. Ada soalan kan nak tanya bab ni? Ustaz Zaid, boleh kan? Abang Zul, boleh Abang Zul? Alhamdulillah. Ustaz Samsul, ada nak tanya ke? Tanya bagi pihak Linda. Linda pun tak tanya apa. Alhamdulillah. Yalah, takkan Linda nak tanya kan? Linda ada Ustaz Samsul. Takkan Linda tanya Ustaz Alim. Tak kena berbenar lah. Baik. Kita masuk tajuk lain. Jadi confirm satu benda ikhwan, Nabi tidak melafazkan niat. Jadi orang tanya kita, habis kalau tu niat tu bid'ah lah. Kita kata berdasarkan apa yang kita belajar, maka melafazkan niat itu termasuk hal bid'ah. Ada lagi satu perbahasan. Boleh melafazkan niat bagi orang yang ada penyakit jiwa. Boleh. Iaitu siapa dia? Orang yang dia suka hilang niat. Dia hilang niat. Memang ada orang ni. Imam Ibn Qayyim cerita dalam kitab dia Ayyuhal Muwaswisun. Ada. Dia sampai dia dah mai dah sembahyang di masjid, dia tanya diri dia, aku nak buat apa? Bukan pasal dia hilang ingatan, gangguan begitu dahsyat daripada syaitan. Terlalu dahsyat. Apa ustaz nanti kerja?
Saya tak pernah tengok tu Saidna terkejut. Saidna terkejut comel. Baik. Bagi orang, kalau dia tak sebut di mulut dia, aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat kerana Allah, maka hati dia kosong. Orang ini termasuk dalam orang yang menanggung penyakit perasaan. Maka orang macam ni, dia bolehlah dikatakan niat pada dia. Kenapa? Itu adalah rawatan. Tapi bukan untuk orang yang biasa. Sebab kita tak jumpa riwayat yang kata boleh niat. Dan orang ni kalau kita kata kat dia, jangan sebut apa dia nak buat, dia terus tak boleh buat apa. Jangan sebut apa yang awak nak buat. Macam dia nak puasa besok kan, ingatlah hati nak puasa, dia tak boleh. Dia jadi berat. Macam mana saya nak puasa ni? Dia tak bagi kata apa-apa. Saya nak puasa ke mana? Kita kata dia puasa, dia tak boleh puasa. Dia jadi kacau. Maka hal-hal yang macam ni, dia duduk pada geng-geng yang macam ni. Ayuhal muwaswisun. Jadi macam kita yang sihat walafiat, yang otak center semua elok, tak ada gangguan emosi, perasaan kita semua cantik, kita yang kacau orang lagi ada, orang tak kacau kita, maka tak perlu ni semua. Kerana petunjuk Nabi itu dah cukup dah kepada kita. Jadi kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang duduk sebelah kita, usalli fardhu Isya, maka kita tahulah dia ada gangguan emosi. Maka orang ni kalau ada gangguan emosi, tak afdal jadi imam. Dia afdal jadi makmum. Betul? Nanti ada orang ni, tu hang kata kami semua tak betul Tak, bukan tak betul. Talafuz berniat tak diperlukan oleh orang normal. Tak diperlukan. Sebab kita normal. Kita normal. Kalau orang kata, saya nak pergi makan, pergilah makan. Nak abang aku apa? Pergi makan. Masa nak makan, sahaja aku makan lah. Sahaja apa? Bismillah makan. Sebab makan bukan start dengan sahaja, bismillah. Tapi orang boleh terima kan? Makan start dengan bismillah. Orang tak boleh terima solat start dengan takbir. Sembahyang start dengan takbir, makan start dengan bismillah. Tak pernah orang bagi tahu pada kita, nawaitu akli wa syurbi hadha ta'am lillahi ta'ala. Tak pernah lagi. Kalau ada orang kata lagu tu, kita rasa baru ni. Semua orang makan, orang pun akan kata pada dia, tak baca bismillah pun. Tapi orang boleh terima makan mula dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah. Tapi orang tak boleh terima sembahyang start dengan takbir, tutup dengan salam. Tutup dengan salam dia terima, mula dengan takbir dia tak boleh terima. Maka untuk dia sembahyang start dengan usalli juga. Maka ini agak tidak normal. Maka kita kena back to normal, iaitu kembali kepada sunnah. Tidak ada riwayat yang sahih Nabi melafazkan niat. Baik, clear bab tu. Kalau ada orang nak buat, kita tak kata apa, kita kata lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi orang yang buat itu sepatutnya dia dengarlah penjelasan. Itu dia kena dengar. Baik. Tajuk lain, menentukan salah satu solat yang dikerjakan. Dalam niat itu harus menentukan jenis solat yang akan dikerjakan. Apakah solat tersebut solat fardu ataukah solat sunat? Apakah yang ia kerjakan itu zuhur atau asar? Maksudnya meniatkan hal itu dalam hati. Ini nama dia ta'yin. Itu orang panggil ta'yin. Ta'yin ni kita menentukan solat apa kita nak buat kerana dia ada 5. Pun bukan di mulut. Kita nak keluar daripada rumah tu, janganlah kita jadi ghaflah. Dah start motor sampai masjid, sembahyang apa ni? Itu bermakna tidak ada ta'yin dalam pemikiran. Kena ada ta'yin. Sembahyang apa kita nak buat? Dia kena ingat lah. Itu menandakan kita tak lupa pada Tuhan. Sampai kita nak buat lohok, nama lohok pun tak ingat, waktu lohok pun tak boleh cam. Ini nak ibadat apa ini? Maka bila kita dah tahu tu semua, dah get ready nak sembahyang, kemaskan niat kita. Lohor ini aku buat semata-mata untuk Allah. Tak mau ada merosakkan niat, riak ke, suma'ah ke, kalang kabut apa, tidak mau. Sampai tanya kawan sebelah, Syekh, ni maghrib ke isyak? Alamak.
Maghrib ke isyak dia tanya, bermakna dia begitu tidak, dia tak care langsung. Melayu panggil apa? Sahabat Izam, care, tak ambil tahu langsung, tak peduli langsung. Pedulilah sikit, semayang apa kita nak semayang, itu saja dia kata. Kapan waktu memasang niat? Tidak ada perbezaan di kalangan ulama. Jika niat itu mengiringi takbir, yakni setelah berniat langsung diikuti takbir, maka solatnya sah. Bahkan inilah asalnya yang terbaik. Tidak ada perbezaan di kalangan ulama. Jika niat itu mengiringi takbir, yakni setelah berniat langsung diikuti takbir, maka sah solatnya. Bahkan inilah asalnya dan yang terbaik. Baik. Itu tengok, kita semua tahu, kita belajar, kita tahu pada menyatakan bahawa Allahu Akbar ada makna. Maksud dia Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Nanti ikhwan, kita kena belajar satu bab lagi tahu. Saya fikir kalau antum mengaji harfiah, mungkin antum akan sampai bab ni, iaitu bab kosakata Al-Quran yang disalah faham dalam penggunaan. Kosakata Al-Quran. Sebagai contoh, apa kita, Quran kata aqimus salah wa atuz zakah. Betul tak? Wa atuz zakah, wa atuz zakah. Dirikan sembahyang. Baik. Kita terjemah apa di situ? Yang biasa Ustaz Zaid terjemah, dirikan sembahyang. Lepas tu keluarkan zakat. Betul? Dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Ustaz Tuan Haji Hafiz, oh saya cemburulah dekat Tuan. Gambar Tuan terpampang, gambar saya tak ada. Wow, pemimpin sekitar. Pemimpin sekitar. Selamat Hari Malaysia. Lepas tu nama Tuan Haji Hafiz menjadi sebutan di sebelah seberang. Saya tanya wakil Dewan Pengajian ini, siapa datang? Saya kata, beli ke berucap? Tak, dia kata bukan beli berucap. Seorang tu datang muda-muda, putih-putih, ada misai. Saya kata, beli tak putih sangat. Rupanya Tuan Haji Hafiz. Wow, sebutannya begitu dahsyat. Setelah mengikuti meeting tu, wow, sangat dahsyat. Boleh gambar saya di pintu walaupun kecil jadi. Kita menantikan new government. InsyaAllah kita akan ada new pentadbiran. Kita kena menyokong perubahan. Nanti itu ceramahnya akan datang. Setiap perubahan kita kena jadi tulang belakang. Kerana dengan perubahan manusia tak akan sampai pada lupa diri dan sombong. Dia naik sikit dia jatuh. Dia tak ada nak sombong. Maka Allah dengan rahmat dia tukar macam ni, dia tukar lagu ni, semuanya ada kebaikan untuk manusia. Kalau hari itu kita kata tukar urusan Allah, ni pun urusan Allah juga, bukan urusan siapa-siapa, Allah punya urusan. Baik, kita baca bab niat. Kita tahu satu benda, saya kata tadi kan, kita kata dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Sebenarnya penggunaan Quran, kalau kita kata bayar zakat tak kena, sebab perkataan dia ata ni maksud dia datang. Kau dirikan sembahyang, bila cukup haul dan nisab, kau mendatangi asnaf itu, kau beri duit pada dia. Tetapi kita bila dalam tafsir, dalam memberi terjemahan, kita tak sampai pada maksud tu. Pasal itu saya pernah saksikan sebahagian orang kaya dipanggil semua orang main rumah dia, lepas tu dia bagi kupon-kupon kat mereka, ambil berah lah, ambil itu. Sedangkan penggunaan kosakata Al-Quran dia bukan macam tu. Sepatutnya kita terjemah dengan makna aqimus salah wa atuz zakah, pergi beri wang zakat engkau pada mereka, datangi mereka dan beri. Maka itu adalah perkataan yang betul. Perkataan yang betul. Kita kata aqimus salah. Aqimus salah, kita terjemah dirikan salat. Walaupun perkataan aqimu tu maksudnya qama, berdiri, tapi bila dia digabung dengan perkataan salat, dia bukan maksud mendirikan salat, tapi dia memberi makna penuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh solat. Bila kita tafsir, kita tak dapat
kita perkataan yang kita pakai tu kita tak dapat kepada inti ayat tu. Akhirnya kita berbincang benda lain. Kenapa kawan tu jadi lagu tu? Kita kata dia tidak mendirikan solat, sedangkan dia mendirikan solat. Tapi maksud aqamus salah, perkataan aqam dipadu dengan perkataan salat, sempurnakan syarat-syarat yang ada pada salat, berdiri dan sempurnakan syarat itu. Maka sekarang ni yang kita belajar ni apa syarat pertama untuk solat? Niat. Aqamus salah. So you get ready untuk solat dengan sempurnakan, terima syarat-syarat dia. Kita ada syarat sah salat, kita ada rukun, apa saja benda dikapit dengan salat. Syarat sah salat, rukun salat, sunat salat, makruh dengan salat, batal salat, semua itu kau kena dirikan dia ketika kau salat. Maka ada kosakata Al-Quran yang kita pakai tapi makna dia kita tak dapat dengan tepat. Nah, itu satu kelas nanti Ustaz Nan akan buka pada kita. Bahasa Arab memang bidang kuasa Ustaz Nan. Nahu Sara Ustaz Cikgu Abbas. Kita nak mengaji Nahu, kita jumpa Cikgu Abbas. Cikgu Abbas memang bahagian Nahu. Siapa teringin nak mengaji Nahu, Cikgu Abbas buka kelas Nahu mengaji. Saya pun segan dengan Cikgu Abbas. Nahu saya pun duk berdengung. Cikgu Abbas. Kalau nak mengaji bahasa Arab, saya pun merujuk dengan Ustaz Nan. Ustaz Nan mengaji bahasa Arab bagus. Betul lah boleh? Alhamdulillah. Baca kitab. Baik, kemudian kita tahu satu benda, kerana perkataan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kita semua bersetuju ada makna. Dia kalimah yang mufid. Maksud dia ada makna sendiri. Dia bukan makna bersekutu, musytarak, dia ada makna sendiri. Maka bila kita salat, supaya dia apa yang kita lafaz, itu yang kita hadirkan hati kita. Jadi masa bila kita nak padu dengan niat kita, maka kerana itu bila dilihat kepada Allahu Akbar ada makna dengan perintah untuk niat, maka memang sesuai niat mendahului salat, bukan niat itu di dalam salat. Namun para ulama fiqh bincang, kalau satu orang tu dah takbir Allahu Akbar, dia masih nak melintahkan dalam hati dia, ya Allah aku sembahyang ni betul-betul kerana Hang, pun tidak salah. Tetapi bukanlah niat itu dia serentak dengan lafaz yang kita duk faham ni. Mulut kata Allah, hati tak boleh, sebab kalimah Allahu Akbar dia ada makna dia sendiri. Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Itu pun dalam kosakata Arab nanti kita boleh belajar apakah makna yang paling sesuai kita terjemah untuk Allahu Akbar. Tapi takat ni kita kata Allah yang maha besar, Allah itu yang maha besar. Maka bila mulut kata Allahu Akbar, hati pun kena kata Allah maha besar. Maka kerana itu aku nak sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, dia kena duduk sebelum daripada itu, dia kena dikemaskan sebelum daripada itu. Bila kita masuk kepada ini, kita hanya mengingatkan kebesaran Tuhan yang melahirkan kita untuk ikhlas kepada dia. Maka kalau kita kata mulut kata Allahu Akbar, hati kata aku sembahyang Isyak, maka yang kita sebut lain, yang kita terjemah tu lain, maka dia tidak adpar. Buka channel Pulau Pinang, keluar siaran siang, kita akan kata apa? Radio Nusabut. Tak boleh, dia tak boleh. Kalau buka channel Penang, dia kena Penang kan? Kalau kata Allahu Akbar, hati pun Allahu Akbar, fikiran pun Allahu Akbar, menuju kepada Allahu Akbar. Mana boleh mulut kata Allahu Akbar, hati kata Allah. Saya pergi tukang Maghrib, Allahu Akbar jadi Maghrib, Isyak jadi Isyak, Subuh jadi Subuh. Loh, berapa banyak makna kepada Allahu Akbar ini. Maka itu tidak apa. Jadi yang benarnya ialah ikhwan, salat itu dimulai dengan niat, kemudian disusuli dengan takbiratul ihram. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama jika niat tersebut dilakukan setelah takbir, maka salatnya tidak sah. Jika niat tersebut dilakukan setelah takbir, maka salatnya tidak sah. Ialah dia datang dengan menyatakan Allahu Akbar dengan kosong. Dia pun tak tahu sembahyang apa. So macam mana dia nak dapat inti salat itu? Wa innamal likulli imri'in
Satu orang tu, kita tak boleh kata dia semayang mungkin dia dapat pahala haji, tak boleh lah. Sebab pahala dengan niat dia add pa. Pahala, niat, usaha, emosi dan ilusi dia add pa. Ilusi saya semayang, tapi perbuatan saya umrah, nak jadi leguna haji. Duk atas tingkat semayang, kepala duk ada di Mekah, duk tawaf, badan duk semayang. Apa itu? Dia tak add pa. So kalau awak tawaf adalah tawaf bukan semayang. Awak sa'i adalah sa'i bukannya tawaf. Untuk dapat pahala sa'i, awak kena sa'i. Untuk dapat pahala semayang fardu. Pahala sunat, semayang sunat. Jadi di mana perbuatan awak buat, roh kena ada di situ, jasad di situ, hati perut pun ada di situ. Maka bagaimana satu orang dia semayang, dia pun tak tahu semayang apa, berapa jenis semayang dia ada. Maka kata para ulama, dah dia takbir Allahu Akbar, baru dia ingat, aku semayang isyak kot ni, tak jadi semayang. Dia kena awal lagi, daripada sebelum dia semayang, dia kena begitu padatkan hati dia, apa yang dia nak buat untuk Allah. Jika seorang sudah berniat, lalu datang sesuatu yang membuatnya sibuk, setelah itu ia baru mengerjakan solat, maka solatnya sah. Menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama, kerana niatnya tetap berkaitan dengan hukum itu selama dia tidak membatalkan niatnya tersebut. Wallahu ta'ala alam ikhwan. Allah yang maha mengetahui. Para ulama kita kata, bila satu orang daripada rumah keluar nak pergi niat semayang lah, niat apalah, dia tahu, tapi sampai perjalanan itu dia jadi ralik, dia lencong sat pergi kedai, dia jadi ralik. Tanda kata dia ralik bila dia nak konak motor ke, dia teringat, aku nak pergi mana tadi, bermakna niat dia dah rosak. Itu semua kita dapat terima secara fitrah bahawa betul. Bila kita dah hilang niat kepada Tuhan, Tuhan biar kita ralik dengan benda lain. Maka ketika itu kita kena ada niat lain, tajdidlah niat kita balik. Baik, tajuk lain, merubah niat ketika mengerjakan solat. Merubah niat pada saat mengerjakan solat memiliki beberapa bentuk. Satu, tengah-tengah semayang ubah niat. Ada tak kena tak mana-mana ni. Tengah semayang sunat ba'dah, dia niat semayang raya. Gamaknya terdengar orang bang raya kot. Saja aku semayang raya haji kerana Allah. Raya haji terus. Baik, merubah niat dari solat fardu ke solat sunat mutlak. Dia semayang fardu ada 5 kan. Tengah-tengah semayang lohar, dia ubah niat dia kepada semayang sunat. Misalnya orang yang sedang melakukan solat zuhur sendirian, lalu dia melihat sekelompok orang yang datang, dia tidak boleh merubah niat solat wajibnya menjadi solat sunat kemudian solat berjemaah dengan mereka. Tak boleh. Dia ubah juga, semayang dia rosak. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kerana amal itu binniyati. Kalau awak niat ke Tuhan semayang itu fardu, dah berjalan pahala tu, kemudian awak ubah dengan sengaja tanpa sebab, maka rosak. Ibadat tu rosak, niat tu rosak. Kalau niat itu menjadi syarat sah kepada ibadat itu, rosaknya niat, maka rosaklah roh kepada ibadat itu. Maka Tuhan tak suka lagu tu. Mungkin dia tengah semayang, sebab dia tengok dia semayang seorang, semayang satu jemaah di depan, maka dia dandan niat, ini semayang qabliyah. Maka tidak boleh, dia kena teruskan. Dia sunnah tak susah, lepas tu dia nak pergi join, dia pergilah join. Bukan susah pun. Baik, yang kedua, dari solat fardu ke solat fardu yang lain. Semayang isyak atau maghrib, tengok orang dia buat jamak, dia buat isyak, buat isyak dengan dia. Ini tidak boleh. Dan kedua solat fardu tersebut menjadi batal. Solat fardu yang pertama batal kerana dia membatalkan niatnya, sementara solat fardu yang kedua juga batal kerana tidak memasang niatnya dari awal. Misalnya seseorang yang sedang mengerjakan solat asar, tiba-tiba dia beringat bahawa dia belum mengerjakan solat zuhur, maka ia tidak boleh menukar niatnya dari asar kepada zuhur. Tak boleh. Itu semua kita maklum. Dari solat sunat ke solat fardu, hal ini tidak dibolehkan juga kerana alasan sebelumnya.
Solat sunat tak boleh jadi solat fardu pun tak boleh. Dari solat sunat tertentu ke solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni solat sunat yang biasa-biasa. Sunat yang tertentu ni seperti sembahyang duha, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang wudu. Sembahyang wudu itu sembahyang bersebab, dia sembahyang tertentu. Sembahyang 2 rakaat. Biasa-biasa kita sembahyang 2 rakaat. Itu sunat mutlak. Sunat mutlak kita sembahyang dari solat sunat tertentu ke solat sunat mutlak. Hal ini dibolehkan kerana solat sunat tertentu mengandung makna solat sunat mutlak. Contohnya seseorang berniat mengerjakan 4 rakaat solat sunat zuhur, lalu dia melihat solat jemaah, maka dia merubah menjadi 2 rakaat agar dapat mengikuti solat berjemaah. Di sini penulis ni kata boleh dalam kes ni. Satu orang mengerjakan solat 4 rakaat solat sunat zuhur, lalu dia melihat solat jemaah, maka dia merubah niatnya menjadi 2 rakaat agar dapat mengikuti jemaah yang ada. Kenapa? Kerana zuhur itu 4. Yang dia ubah di sini apa dia? 2, jadi 2. Dia kata boleh. Kita memang nak buat 2, kita nak buat 4. Kita dah masuk rakaat kedua, kita tengok ada orang pergi ke depan duk sembahyang, maka kita boleh niatkan kita buat 2, tak mau buat 4. Itu boleh. Kerana dia bukan mengubah benda besar, dia mengubah teknikal saja, itu boleh. Dari solat sunat tertentu ke solat sunat tertentu, ini tidak boleh. Contohnya seseorang melaksanakan solat dengan niat tahiyatul masjid. Ketika mengerjakan solat tersebut, dia merubah niatnya menjadi solat sunat subuh, maka solat tahiyat masjidnya batal kerana dia telah membatalkan niatnya. Dan solat sunat subuhnya juga batal kerana tidak diniatkan sebelum solat. Simple lah. Semua penjelasan ni dia bagi tahu pada kita tempat niat di mana? Sebelum solat. Itu saja. Contoh-contoh dia bagi, yang tu saja dia punya rumusan. Tempat niat di mana? Sebelum solat. Bukan dalam solat, sebelum solat. Dan sebelum solat tu sebelum apa? Sebelum takbiratul ihram. Niatlah dulu. Kalau kawan tu memang kosong niat dia, keluar dari rumah pakai kepiah, pakai baju kebetulan orang bang, dia pun main masjid. Dia sampai atas jadah, baru dia teringat, oi, kena buat isyak ni. Itulah niat dia. Tapi kok mana pun sebelum takbir. Kok mana pun sebelum takbir. Maka di situ tempat niat. Hanya takbir sahaja. Dari niat solat sunat mutlak ke solat sunat tertentu, solatnya tidak sah, tak mau. Sama juga alasan dia. Merubah niat dari posisi imam ke makmum, hal ini boleh berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Abu Bakar yang mengimami orang solat. Disebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, Abu Bakar mendengar gerak langkah beliau, maka ia mundur. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap berdiri di tempatnya. Rasulullah datang dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Aisyah melanjutkan, saat itu Rasulullah salat bersama orang sambil duduk, sementara Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti solat Nabi, sedangkan orang-orang mencontohi solat Abu Bakar. Ini ada, boleh. Kita daripada niat satu imam, niat kepada makmum, boleh. Tak ada pasal, janganlah. Kalau ada pasal, kita sembahyang, ikhwan, kita sembahyang di masjid macam ni, Allah, kita form satu jemaah kecil, tiba-tiba Imam A'zam datang, imam yang menguasai masjid tu, dia tak berhaji. Apa hal ni? Dah sembahyang lambat, lepas tu tak minta izin kat aku. Dia pergi depan, dia pergi depan imam, dia takbir Allahu Akbar. Maksudnya dia nak bagi tahu, tak aku imam, apa semua kena ikut aku. Dia duduk depan. So imam yang sedia ada tu, imam tu ikut dia. Seperti mana bila Nabi datang, Abu Bakar ikut Nabi, jemaah ikut Abu Bakar di belakang. Itu boleh. Tapi saja-saja jangan buat lagu tu, keliru makmum.
Tapi kalau terjadi lagu tu, ini pernah terjadi Nabi dengan Abu Bakar. Dan pernah pula Nabi bagi isyarat kepada Abu Bakar, teruskan solat itu. Teruskan solat itu. Berpindah dari satu imam ke imam yang lain. Semua tajuk ni kita tak pernah dengar lah. Ini dibolehkan berdasarkan hadis Aisyah yang lalu. Sebelumnya orang-orang berimam pada Abu Bakar, kemudian berimam pada Nabi. Samalah juga. Siapa-siapa main take over ke, berpindah dari kita makmum. Tadi duk ada imam ni, ada satu orang dia tengok imam tu koyak, pakaian dia koyak pada kawasan menjadi aurat. Ada makmum dia kata subhanallah, imam tu tak boleh faham. Ada makmum dia kata dia tak boleh faham, koyak. Mari satu orang di belakang, alamak, dia kata koyak pula. Dia pun tak sembahyang lagi, dia pergi duduk depan imam tu, dia takbir Allahu Akbar. Dia ambil alih. Dan makmum ni faham, kata dia jadi imam. Dan dia pun semua nampak imam ni punya trouble. Maka mereka boleh berpindah imam. Niat dalam hati, imam kami imam di depan, ikut lah. Habis kawan yang tengah ni pergi kat dia, dia sembahyang dia sah dah. Dia nak jadi imam ke, dia nak jadi makmum, dia punya pasal, kita ikut yang depan. Rakaat tak sama jadi susah sikit. Kalau rakaat tak sama jadi susah, dia akan jadi macam mana ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Bila kita sampai rakaat yang cukup, kita kena duduk tahiyat akhir. Kita duduk, maka biar dia bangkit selesaikan yang tak cukup, sekali lagi bagi salam dengan dia. Itu mazhab Syafi'i. Sebab dalam sunnah ni dia tak mau kita mufarraqah dengan imam. Mufarraqah dengan imam ni tak ada istilah. Tak ada. Macam mana kita nak mufarraqah dengan dia? Katalah dia baca ayat tersilap pun itu tak jadi apa, pasal dia tersilap. Dia baca Fatihah tak betul. Maksud tak betul itu apa? Kata Nawawi dalam Al-Azkar, sabdu lari ke? Baris lari. Lahan telok, lidah dia teruk sangat. Dia baca alhamdulillah keluar Jawa, tak bunyi harap langsung. Ataupun apa? Makhraj dia. Kalau dia kata siratal lazi, patut sad, tapi kita dengar sin. Tapi kita boleh takwil, nak buat macam mana, dah 70 gigi tak ada. Sah sembahyang dia, sah. Pasal apa nak mufaraqah? Dia pendek, dhalin. Kita makmum di belakang duk kira Allah 3 lah. Dia tu kata 6. Alah 3 aja. Ni dhalin ni wajib panjang. Itu saja. Itu bukan syarat untuk mufaraqah. Itu bukan benda disahkan. Kerana walaupun dia pendek, tapi dhalin, orang tahu makna dia apa. Arab tahu makna dia apa. Mufaraqah macam mana? Apa yang dia buat kita mufaraqah? Dia baca, dia gagap. Dia gagap. Dia gagap. Gagap bukan kita nak mufaraqah. Baby pasal apa kita menjadi makmum? Kau terimalah azab dia. Tak ada apa-apa. Dia gagap baby kat dia. Tak, tapi kalau dia sengau, namihimah mingal a'na. Kita duk bang dapatlah rupanya sabihis. Tahu tak dia baca sabihis? Tahu dia baca sabihis. Dan kita tahu tak itu kemampuan dia? Tahu. Tak perlu mufaraqah. Cuma kita hak boleh tajwid ni duk bukan kata mengelan buah zakum duk turun pelan-pelan. Kena azab buah zakum. Yang tadi saya kata kat pakcik Hanifah, pakcik, nanti kalau kita masuk syurga, kita cari buah khuldi mau tak? Buah khuldi kan dulu Nabi Adam makan buah khuldi. Pakcik kata dah masuk syurga pergi makan buah neraka, buat apa? Saya kata pakcik, itu buah khuldi. Oh, dalam neraka buah zakum. Oh, saya tersilap. Saya pun dah tak kenal syurga dengan neraka. Apalah pakcik. Ada orang masuk syurga nak cari buah khuldi. Boleh Haji? Buahnya Allah larang kat Nabi Adam. Dia nak pergi cari buah tu. Dia nak rasa. Dia makan-makan, dia keluar balik pada muka dia.
Nabi Adam makan buah tu keluar. Orang nak duduk dalam kan. Banyak buah ada. Kalau dicari di dunia sudahlah. Apa bicara dalam surga? Pelik berbenar. Baik, clear. Baik. Perbezaan niat imam dan makmum. Tidak ada perbezaan pendapat mengenai disyariatkannya makmum mengikuti imam disertai dengan niat yang sama, baik solat fardu maupun solat sunat. Tidak ada perbezaan pendapat, ulama tidak berbeza mengenai makmum niat sembahyang apa, imam niat sembahyang apa, boleh saja. Melainkan saya fikir dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata niat kena sama. Kata dia baik sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Itulah soalan yang banyak orang nanti tanya kita kan. Dulu orang duk belajar kata kena qadha sembahyang. Bila saya langkau macam oh saya langkau saya kena sihir apa langkau tak mana kita saya punya tak ada. I A B C D E F G H I. Ada muka surat sebelah. Dari posisi makmum ke imam. Dari posisi makmum ke imam. Kita jadi makmum, lepas tu kita nak duduk tempat imam, ambil alih lah. Mungkin ada hal-hal tertentu kerana makmum lihat keuzuran imam pengsan ke, ataupun kes tadi imam kita nampak ada najis atas badan imam, najis yang tak dimaafkan, ataupun imam itu aurat dia mula terbuka, dia tak sedar. Kalau koyak di pungkok dia, mana dia boleh sedar? Kalau angin ribut dia boleh rasa sejuk, tapi tak ada apa. Kalau duduk lekom rasa lain macam, tapi tak ada apa-apa, angin tak ada. Makmum angkat-angkat, Allahu Akbar. Maka macam mana? Hal ini dibolehkan. Contohnya, imam mendapat uzur ketika sedang mengimami salat. Lalu salah seorang makmum maju ke tempat posisi imam. Sebagaimana terjadi pada kisah terbunuhnya Umar yang lalu. Itu ada. Cuma, para ulama kita kata, itu mestikah seorang makmum kalau dia nak ambil alih tempat imam, dia kena duduk tempat imam itu? Mestikah? Kita kata jawapannya tidak mesti. Kan dia janji dia sah depan. Sah depan. Ujung sana ke? Tengah ke ujung sana? Yang afdalnya tengah lah, supaya tak mengelirukan makmum. Tapi kalau yang duduk di belakang ni semua batal ya. Imam rebah berdebum. Atau imam sujud tak bangkit. Siapa pun batal. Ataupun tengah rokok imam tumbang. Semua takut nak buat apa ni. Maka dalam sah depan tu siapa pun boleh mengambil alih tempat imam dengan mengangkat suara saja. Dia ingat dalam diri dia mengambil alih ini, angkat je Allahu Akbar. Daripada ujung tu, kalau dia nak berjalan mai ke tengah, tak baloi. Dia akan jadi serupa ketam. Jadi akan mencacatkan solat. Jadi dia duduk di situ. Bila sampai rakaat berdiri yang menyebabkan, yang membolehkan dia keluar selangkah atau dua langkah ke depan, lebih sikit daripada orang, dia ambil lah tindakan itu. Lepas tu dia menerajui solat dengan duduk di sana, boleh. Tapi sepatutnya orang duduk di belakang lah, ahli nuha. Ini orang patut ambil yang Nabi sebut dalam hadis kan. Jangan orang duduk belakang imam tu, Nabi kata orang yang bodoh, budak-budak, orang tak tahu apa. Nabi kata jangan, hak tu duduk belakang. Hak duduk belakang imam ni, Nabi kata orang yang tahu sikit. Jadi apa ke imam? Dia ambil alih. Kalau imam kolab tengah sujud, tak timbul lah masalah kita nak menyeronok ketika sujud tu, tak ada, tak timbul. Hanya angkat suara kita saja, Allahu Akbar. Imam tumbang tengah rokok, kita sama-sama rokok, imam tumbang, tak ada lah istilah tengah rokok berjalan bila gitu ke depan, tak ada. Cuma
Kita tahu, memang kita nampak, kita angkatlah suara kita, Sami Allahu liman hamidah. Orang tahu kata kita sedang ambil alih solat, dan dia kata boleh. Itu yang berlaku pada pagi Sayyidina Umar ditikam. Baik. Dari solat sendirian berubah menjadi makmum. Perubahan niat seperti ini dibolehkan. Seperti orang yang solat bersendirian lalu datang orang lain dan menjadikannya sebagai imam. Lalu dia selesaikan solatnya dengan posisi sebagai imam. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Dia berkata, di saat aku bermalam di rumah bibiku, Nabi bangkit untuk mengerjakan solat malam. Kemudian aku pun ikut bangkit untuk solat dan berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegang kepalaku dan menggeser posisiku ke sebelah kanannya. Ini ada Ibnu Abbas cerita dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh, pergerakan itu boleh berlaku. Boleh. Sebenarnya seorang kawan main tepuk ke ataupun dia main takbir dan kita faham kata dia nak kita tumpang kita, kita boleh ingat kata jadi imam. Dalam masalah ini tidak ada perbezaan antara solat fardu dan solat sunat. Tidak ada perbezaan, hukum dia boleh. Merubah niat dari posisi sebagai imam menjadi solat bersendirian, hal ini tidak dibolehkan kecuali kerana uzur. Contohnya saat solat berjemaah berlangsung, makmum berhadas sehingga tinggallah imam bersendirian. Kondisi seperti ini dibolehkan dan solatnya sah. Bayang dua orang, dua-dua seorang pergi uzur, dia ada position dan niat jadi imam. Tengah-tengah rokok dia usah ke tepi, alamak seorang. Dia pun pergi ubah niat dia, aku sembahyang seorang, tak perlu ubah. Tak perlu ubah apa-apa pun. Dan kalau dia ubah pun dia buat benda lara. Dia tu keluar kerana uzur. Allah bagi pahala imam bagi kita, tetap kita dapat pahala. Dan kalau dia ubah juga, batal ke sembahyang dia? Tidak batal. Ini pula dari makmum menjadi solat sendirian. Ada pendapat yang menyatakan boleh jika ada alasan syar'i, seperti imam memanjangkan bacaan melebihi yang disunahkan, atau makmum sedang sakit dan alasan lainnya yang mengharuskan dirinya untuk solat sendiri sehingga dia dapat meringankan solat dan pergi. Pendapat ini berdalil dengan kisah seorang yang solat di belakang Muaz bin Jabal yang membaca surah panjang, lalu orang tersebut memisahkan diri dari jemaah dan solat bersendirian. Lalu hal itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulangi solatnya yang tersebut itu. Ini juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, benda yang di antara benda yang nampak muka Nabi marah. Nabi kata pada Muaz kan, kenapa kau melarikan orang? Jangan jadi orang yang melarikan orang. Bukan dia halau orang, dia pergi baca surah panjang, kawan ni sudah tidak tahan. Nabi cakap dengan muka merah, kenapa kau melarikan orang? Jangan jadi orang yang nak pergi halau orang ni. Oh jangan, tu time semayang. Tak boleh baca sampai orang tua batuk ambil tak keluar suara. Mula dengarlah batuk macam orang tua, sambil batuk tak bunyi suara, punya tak larat, maka tak boleh. Ketika itu bolehkah makmum habiskan sembahyang dia secara bersendirian, dia memutuskan niat dia dengan imam? Dia kata boleh. Sebab dalam riwayat Muaz bin Jabal itu, Bukhari Muslim, Nabi tak suruh kawan tu pergi ulang balik salat. Bahkan seolah-olah tindakan dia tu betul, Nabi tak larang dia. Saja-saja jangan. Ini kisah apa ikhwan di mufarakah? Dia tak boleh tanggung. Lain bab. Dengan imam sembahyang biasa, cuma dia ada problem suara, problem makhraj, suara dia tak apa dengar sangat, itu lain bab. Tapi ini tak boleh tanggung. Dia rokok punya lama, dia sujud punya lama, kita ngada kerja, tinggal anak kita umur 7 tahun 6 tahun duduk dalam kereta, kita lari main sembahyang, kereta duduk terbuka lagu tu. Dan budak tu 2 orang dengan adik dia duduk dalam kereta, imam sembahyang zuhur bagi iza waqa'atil waqi'ah. Duk dengar sullatu minal awalin, punggah kita kata. Dia nak perhabis.
Kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan salah kita. Ini di atas sesuatu yang berbahaya. Itu berdasarkan hadis ini boleh. Ada yang menyatakan bahawa dia tak boleh solat bersendirian. Tetapi jika terjadi sesuatu yang mengharuskan dirinya untuk membatalkan solatnya, maka ia boleh melakukannya lalu melaksanakannya sendirian. Mereka menjawab, zahir hadis Muaz adalah bahawa seorang keluar dari solatnya kemudian solat bersendirian, seperti disebut dalam hadis riwayat Muslim. Lalu orang tersebut membatalkan solatnya dengan mengucap salam, kemudian solat bersendirian. Ada kata buat lagu ni, tersaduk dalam jemaah tu keluar. Tapi itu khilaf ulama lah. Dia kata kalau ikut dalam riwayat Muslim, kawan tu keluar, itu yang lebih afdal. Tapi saya fikir itu ijtihad lah, ijtihad atas kita. Kalau kita duduk juga dalam jemaah tu, dia akan jadi cumpang saling. Imam tak rokok, kita ada rokok. Kalau kita keluar terus, orang mungkin baik sangka pada kita, dia batal. Dan kita pergi ke mana ujung-ujung tu kita solat. Dan itu tidak melanggar hadis Nabi. Nabi tak mau dalam satu tempat dua solat, tak melanggar. Sebab ini adalah satu masyaqqah dan darurat. Kalau tak ada masyaqqah dan darurat, kita tak boleh buat lagu tu. Sebab tidak boleh mufarakah dengan imam tanpa sebab. Tapi ini semua sebab-sebab yang syar'i yang boleh buat. Sakit perut nak terkencing, anak duduk dalam kereta, masalah lah. Ini semua masalah. Ataupun kita masalah. Sekali sujud darah tinggi duk mai, 2 kali sujud darah pula turun, mula duk pening dah. Kita tanggung beban penyakit darurat pada kita boleh. Macam ni mungkin masuk ke haji tanya tadi. Kalau orang macam tu masalah darah, dia memang tak boleh pergi belakang, dia nanti kena duduk situ juga, dia habiskan sembahyang dia. Maka dalam kes lagu tu kita kata tak apa, boleh lah kat dia, habiskanlah, dia tak boleh keluar. Penulis seolah-olah bersetuju dengan cara tinggalkan solat tu pergi solat lain. Penulis seolah bersetuju dengan kaedah itu. Bagi salah. Ya, kalau kita tengok dalam hadis ni, dalam hadis tak sebut tambah. Maknanya dia ulang balik. Kemudian dia solat bersendirian. Dia membatalkan. Dia membatalkan. Kalau mufaraqah, dia ingat, kata dia semayang sendiri dan diteruskan. Cuma nanti ada lagi satu perbahasan para ulama, orang yang mufaraqah daripada imam ni, ketika dia niat mufaraqah, batal tak semayang dia. Itu ada satu tajuk kecil dibincang. Jadi kalau ikut kepada hadis ni, lalu orang tersebut membatalkan solatnya dengan apa? Mengucap salam, kemudian dia solat bersendirian, dia solat balik. Dia berbeza dengan kes kawan lupa. Kawan lupa, dia bukan batal semayang, dia memang ingat dah habis semayang, dia bagi salam. Dan dia bagi salam kerana lupa. Lepas tu Nabi suruh dia pergi tambah yang mana yang kurang saja. Yang ni tak, memang dia baca, bagi Assalamualaikum. Dia bagi salam bukan tempat dia. Tempat salam duduk tahiyat, dia bagi salam tengah berdiri ke, maka rosaklah sembahyang dia. Jadi kalau kita itu, maka ini saya kata ini termasuk bab ijtihad yang kita kena buat. Kita nak keluar lah, kita tak boleh tahan, masuk dalam tahiyat kita duduk dalam tahiyat, maka kita niat, kita ingatlah hati kita sembahyang sendiri. Kalau mazhab Syafi'i, sembahyang itu batal. Bila makmum niat berpisah dengan imam, batal, dia kena buat lain. Tapi mungkin Ibn Hazmin ada pandangan lain kot. Sebab tidak ada riwayat yang kata batal, bahkan ini kerana keuzuran, maka dibolehkan. So yang mana kita nak amal, kita tengoklah situasi kita macam mana. Ya je. Ya. Ya. Ya, wallahu taala alam, Allah Maha tahu. Saya fikir dalam hal ini yang benarnya, adalah kita hanya teruskan sembahyang. Kita tak payah nak ina apa.
Kita terus je, kita tak usah angkat tangan apa kata, kita teruskan sembahyang. Insya-Allah di atas niat dia nak follow kita, Allah bagilah pahala kat dia. Kita tak payah kata apa. Dia pun nak tunggu amin kita pun sengah pada muka. Tak apa. Kita tak bersedia kan? Tak apa. Terus je sembahyang buat tetap. Tengok dalam masalah di atas tadi, penulis berkata, ni penulis kita kata, pendapat yang paling kuat, dia kata, dia rasa pendapat yang paling kuat, dia kata, walaupun berdasarkan riwayat yang terakhir, perbuatan seseorang tidak menunjukkan dilarangnya solat bersendirian. Kemudian solat berjemaah adalah kriteria tambahan dari kriteria solatnya asli. Kerana itu niat solat berjemaah tidak berpengaruh dalam sahnya solat, meskipun pengaruh dalam memperolehi pahala solat berjemaah. Hal ini sebagaimana akan disebut dalam hadis-hadis berkenaan dengan niat imam dan niat makmum. Wallahu ta'ala alam. Dia seolah-olah dia nak habaq kata boleh, macam Haji kata tadi, boleh kita duduk tempat tu, kita niat mufarakah aja, niat je kita sembahyang sendiri, kita boleh buat apa yang kita nak buat. Dia kata boleh. Dia kata dia rasa pandangan yang kata boleh tu boleh, taklah sampai macam mazhab Syafi'i kata kalau kita tengah niat makmum tiba-tiba kita putuskan niat makmum sampai rosak sembahyang. Dia kata tidak, dia hanya mengurangkan pahala sahaja, bukannya membatalkan sembahyang, sebab kita dalam keuzuran. Agama ini tidak membebankan kepada kita melainkan apa yang kita mampu, itu saja. Saya teringatlah ni, saya suka nak tambah sikit, sama juga dalam bab kita sembahyang duduk atas kerusi. Kita sembahyang duduk atas kerusi. Sebenarnya ikhwan, kita tak dapat satu dalil yang jelas macam mana sembahyang di atas kerusi. Tidak ada dalil yang sahih. Tak ada. Tak ada. Ini semua ijtihad berdasarkan hadis sembahyang duduk. Nabi sembahyang duduk, sahabat sembahyang duduk. Nabi jatuh kuda dan Nabi sembahyang duduk. Pernah jadi. Adapun kita, masalah kita yang jadi hangat ni bila kita atas ini, kita duduk. Kalau kita balik kepada sumber dia, yang nak sembahyang orang ni, yang uzur orang ni, maka agama kata tidak ada hukum yang berat kepada dia melainkan apa yang kadar dia mampu buat. Jadi kita bila tengok orang sembahyang duduk, ataupun kita tengok, kita nampak dia rokok, kita nampak, lepas tu kita nampak dia i'tidal, lepas tu kita nampak dia macam kembali pada rokok dengan macam sujud tu, kita nampak serupa. Agama tak pernah beban pada kita pergi tanya kat dia, pakcik, tadi pakcik rokok ke i'tidal? Rokok ke sujud? Dia kata yang pertama tu rokok, yang kedua tu sujud. Batal sembahyang pakcik. Pasal apa batal? Pasal rokok dengan i'tidal sama. Rokok ni kena lebih rendah. Agama tak pernah beban kepada kita buat begitu ke orang. Tidak ada. Maka orang yang sembahyang ni ikhwan, dia sendiri tahu position itu rokok ke sujud. Dia saja yang tahu. Niat dia, pasal itulah bidang kemampuan dia. Mai satu lagi dia kata kalau rokok kena buat cara rokok, pegang lutut kena rokok. Kalau sujud kena buat macam sujud. Walaupun tak sujud tapi kena buat begitu. Janganlah kita tambah apa yang tak sepatutnya. Itu dia, hal dia. Rokok dengan sujud ada perbezaan. Betul. Ini untuk siapa? Untuk orang yang sihat walafiat macam kita. Orang yang tak ada masalah apa. Tapi sekarang kita bincang orang yang tak sihat, orang uzur. Orang tua-tua duduk atas ni, darah tinggi. Orang darah tinggi dengan orang kaki patah tak sama masalah dia. Darah tinggi, kaki patah, migrain, lagi tak sama masalah dia. Nak rokok aja migrain mai. Sami Allahu liman hamidah, okey. Nampaklah dunia sikit. Nak turun sikit je kepala. Sikit je kepala. Migrain mai pula. Berdenyut macam orang gigit kepala. Lepas tu kita pergi habaq kat dia. Yang mula tadi apa? Mula tadi rokok. Pasal apa kedua sujud lebih
Pasal apa sujud tu tak rendah daripada rukuk? Dia kata aku migrain bak lain pak cik. Sembahyang pak cik dah batal. Oh, perit mata. Iya. Jadi saya fikir janganlah terlampau berat sangat. Dia nak sembahyang. Kalau kita kata sembahyang dengan isyarat kelopak mata, macam mana pula? Dalam Hidayatul Subian dia kata syarat sembahyang bila kita dah ni akan mesti ada sembahyang kelopak mata. Jegir qiyam. Rukuk. Tidak jegir balik. Sujud. Tak ada lah sampai tahu tu. Itulah kemampuan yang Tuhan bagi pada dia. Kan? Tapi kita ni sampai kita buat praktikal bagi tahu lagu ni tak sah, lagu ni tak sah. Sah tak sah hati diri kita lah. Hati orang tua-tua ni lana laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka bila Nabi kata iza amartukum bi syai' fastata'tu. Iza amartukum bi syai' fastata'tu. Bila aku perintah kamu dengan sesuatu, Nabi kata laksanakanlah dia. Laksana, buat dia sekadar kemampuan kamu. Bila aku larang kamu dari satu benda, Nabi kata tinggal segera. Jadi laksanakanlah dengan sesuai kemampuan kita. Duduk atas ni tak boleh. Orang tua tu tak betul-betul tak duduk atas ni, kena duduk bersila, kena duduk bawah. Orang tua tu kalau duduk bawah dia tak boleh sujud terus. Tak boleh dia nak press badan dia nak sujud tunggil langgam. Sebenarnya duduk atas ni bukan hukum duduk lagi. Kita tak menepati sunnah, janganlah ambil orang tu. Kesian orang tua ni. Dia dengar leceh, tua tak payah sembahyang lah senang. Tentu dah sembahyang tak sah. Tak, bukan begitu ikhwan. Bab yang boleh ijtihad mesti dibenarkan ijtihad. Benda bab tak ada dalil kena bincang cara tak ada dalil. Jangan buat dia macam ada dalil. Dalil sipi-sipi, jangan buat dia macam dalil mutlak. Samalah dengan bab kita duk baca ni ikhwan. Baik. Lepas tu penulis bawa pada kita perbezaan niat imam dan makmum. Oh, baru masuk tajuk ni Sanan. Insya-Allah. Lepas ni panjang umur, sihat badan ikhwan, kita tengok perbezaan niat. Jadi malam ni kita belajar apa ikhwan? Kesimpulan dia, pertama kita belajar sembahyang ni tidak perlu kita melafazkan niat. Cukup niat duduk dalam hati. Satu. Untuk sembahyang, untuk puasa, untuk ambil wudu, dia punya kaedah dia sama. Tempat niat dalam hati. Satu. Yang kedua, niat biasanya dia mendahului perbuatan. Kita bina niat kita dulu baru kita pergi buat. Sama juga kita duduk depan ayat sembahyang, kita dah ada niat baru kita buka ayat, kita ambil ayat sembahyang. Cuma masa kita ambil ayat sembahyang, kita jaga hati kita semata-mata untuk Allah, kerana Allah. Itu dua kita belajar. Dan kita memilih pandangan untuk tidak ada lafaz niat. Itu lebih dekat dengan Nabi. Kemudian yang kedua kita belajar apa dah ikhwan? Kita belajar masalah perubahan niat tentang sembahyang fardu dengan sembahyang fardu yang lain, sembahyang sunat dengan sembahyang sunat yang lain. Kesimpulannya, bila kita dah masuk dalam solat, kita tak boleh ubah niat itu. Kita tak boleh ubah. Walaupun tadi dia kata, dia bagi contoh tadi, sembahyang sunat zuhur 4 rakaat. Dia buat 4. Lepas tu dia tengok orang sembahyang berjemaah, dia niat 2. Dia niat 2, dia nak pergi kan. Tapi dalam hadis, Nabi lebih kata, kita sembahyang sunat apa pun, kalau kita dengar iqamat, Nabi suruh kita tinggalkan sembahyang itu. Itu yang lebih jelas dengan kita. Kemudian kita belajar bab apa? Bab satu orang imam dengan imam lain, satu imam baru dengan imam lama boleh mengambil alih position sekiranya ada sesuatu. Makmum boleh ambil alih tempat imam, boleh. Lepas tu makmum, dia makmum, lepas tu dia niat diri dia jadi imam bila orang ikut di belakang, itu semua boleh. Dia imam sembahyang, tiba-tiba tengah sembahyang dia perasan makmum dia semua belah dah, tinggal dia seorang, wahai dia niat jadi imam, maka dia tak perlu cukak niat dia apa, teruskan sembahyang saja, maka Allah akan memberi pahala di atas niat dia itu. Kemudian makmum boleh meninggalkan solat
sekiranya ada satu keuzuran, dia bawa dalil hadis Muaz bin Jabal, hadis Bukhari dan Muslim. Bila berlaku uzur yang sangat uzur, lepas itu dalam fiqh bila dia kata darurat, dia maksud dengan sesuatu pada diri kita mula terancam, nyawa ke, keselamatan ke, keuzuran. Uzur tu teruk kita tanggung beban, maka itu dipanggil uzur syar'i. Syarak mengiktiraf alasan kita itu, diterimalah. Dia bagilah contoh-contoh tadi, kesemuanya itu boleh. Itu pelajaran kita malam ni. InsyaAllah panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah. Perbezaan niat imam dan makmum, macam mana? Lepas tu kita main imam sembahyang sunat, kita sembahyang sunat di belakang imam sembahyang fardu, boleh ke tak? Lepas tu dia main pula sembahyang fardu di belakang orang sembahyang sunat, sembahyang sunat di belakang imam fardu. Imam sembahyang fardu, kita buat sunat. Ni pula imam, ni pula satu orang sembahyang fardu di belakang imam sembahyang sunat. Dia buat sunat ba'da isyak, kita nak buat isyak, boleh ke tak boleh? Ini semua tajuk teknikal ikhwan. Baca seronok tapi jangan bagi pening kepala je. Kalau pening kepala kita langkau bang. Sebab benda ni yang nanti jadi soalan. Dia semua akan jadi soalan, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Ya sahabat, sila. Ya sahabat, jemaah. Ya. Ya. Okey. Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Sahabat bagi soalan dengan nafas yang baru untuk menuju pada sebuah kerajaan yang baru. Alhamdulillah, nafas baru. Soalan sahabat, kita tengah sembahyang, katalah kita dah dapat rakaat ujung-ujung ni depan kamat. Okey, di sini ada dua benda. Satu, macam mana cara nak batal sembahyang. Yang kedua, antara kita teruskan sembahyang dengan batal sembahyang, yang mana yang kita patut pilih. Baik, saya jawab dari segi dua. Satu, based on mazhab Syafi'i saja, saya ambil itu dulu. Based on mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama Syafi'i kata sekiranya rakaat kita itu rakaat ujung, masalan dia kamat, kita duduk atas mana, kita dah sujud yang kedua, nak duduk tahiyat akhir, itu ujung. Dia kata teruskan sembahyang tu bagi habis, pasal kita dah ujung. Kenapa? Kerana dengan kita habis itu tidak akan menjejaskan takbiratul ula bersama imam. Tapi kalau sampai menjejaskan, dia tak bagi. Itu satu. Baik. Yang kedua, saya jawab secara apa yang ada dalam hadis. Dalam hadis Nabi kata, idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Bila berlaku ikamat untuk solat fardu, Nabi kata fala salata, tak ada solat dah. Perkataan tak ada solat ni, kalau zahir hadis, tak ada solat, melainkan solat yang diiqamat kerananya. Sekarang dia kamat nak buat maghrib, kita sembahyang sunat, maka tak ada dah solat ni, yang ada solat maghrib, sebab kamat tu untuk maghrib. Maka rakaat tahiyat ke, hang duduk tak mana tak peduli, Nabi kata tak ada solat. Jadi walaupun tengah at-tahiyat memang tak puas hati, sakit hati kata bila tak boleh tunggu ke 2 second ni, jari dah naik lah, 2 second dan tak boleh tunggu. Nabi kata fala salata. Kalau ikut hadis zahir ni, maka terus kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ulama Syafi'i kata, bila kita nak meninggalkan solat, janganlah keluar macam tu saja. Do something, bagi salam. Kerana mengikut hadis Muslim tadi, hadis Muaz bin Jabal, bila sahabat tu dah tak boleh follow imam tu, apa dia buat? Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, batal sembahyang walaupun kita tengah berdiri. Pasal mazhab Syafi'i dia kata bagi salam. Dalam kitab fiqh lama-lama dia kata picit hidung, pegang tangan di hidung. Habaq kata kita membatalkan supaya orang faham.
Tapi kalau ikut dalam hadis itu tak ada sembahyang. Pasal itu ada lagi khilaf mazhab seperti Duk Zahiri kan. Dia kata apa? Bila dengar orang qamat, Allahu akbar, terus jalan pergi. Fikir hidung tak payah, salam pun tak payah. Tetapi kalau ikut pilihan yang ada dalam hadis ni, rasanya seperti hadis Muaz tu, bagi salam tu lebih. Ya. Pun kita tak kata apa. Kita bagi salam baik. Salam. Tengah berdiri sekali pun. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alamak. Orang duduk bagi salam. Dia ni berdiri bagi salam. Ini mesti si'ah ni. Tak, bukan si'ah. Saya batalkan sembahyang. Saya nak pergi. Tapi kalau kita dah masuk rakaat tu dah nak habis, tak salah juga kita ambil pandangan Imam Syafi'i. Tak salah juga. Boleh sahabat? Boleh tangkap? So make your decision. If something happen in this situation, so you can make your personal decision. Buahlah tu, buahlah. Boleh Ustaz Dan? Akan ada tambahan untuk jawapan? Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang menjadi masalah di kalangan para ulama nak faham. Yang mazhab Syafi'i kan dengan zahir hadis. Perkataan la salata dipaham dengan dua makna. Sama ada sembahyang tu batal atau dia maksud pahala tu. Siapa yang sembahyang sunat ketika berlaku qamat untuk sembahyang fardu, la salata, bermakna dia sembahyang juga sunat, pahala dia tak pitang mana. Sebab itu fardu. Jadi berlaku pandangan para ulama, kalau dia nak terus juga sembahyang dia kena buat sesuatu dengan sembahyang itu supaya bila kawan tu habis takbir, kawan tu habis qamat, imam takbir, dia dapat masuk saf. Maka dia kena potong semua sunat-sunat. Potong-potong, dia ambil yang fardu-fardu saja. Kalau dia tak buat lagu tu, dia akan kena hari itu fala salata. Dia sembahyang macam tak ada pahala. Itu satu bacaan. Tapi zahirnya la salata, tak ada sembahyang. Tak ada sembahyang. Jadi kalau sembahyang tu tak ada pahala, nak ambil mana? Pahala ada pada sembahyang besar tu. Cuma kerana ada lagi satu hadis lain dalam Riyadhus Salihin, cerita Nawawi. Nabi cerita bila kita sembahyang, Nabi kata Allah ada depan kita. Maka jangan lintas orang terus sembahyang, jangan putuskan dia dengan Tuhan. Jadi ini juga satu benda yang menjadi perbahasan para ulama. Kalau hadis kata kita ada depan Tuhan, takkanlah kita tinggal begitu. Maka mesti ada satu cara nak kena tinggal ini. Maka tak ada cara lain melainkan kita jumpa dalam Bukhari Muslim, Muaz bin Jabal tadi. Orang yang mufarakah di belakang dia bagi salam. Dia bagi salam, meninggalkan yang ini untuk datang kepada Tuhan. Maka itu tepat. Jadi saya fikir perkataan yang pertama lebih jelas. Tidak ada sembahyang. Tak ada sembahyang. Terus sembahyang. Qamat. Tak boleh lah. Leguih tak ada. Tak jugalah. Pasal hadis ni kata la salata. Tengah orang sembahyang pun tak ada. Tambah yang baru nak sembahyang. Jadi ada sunnah di kalangan para salaf, tapi jangan buatlah saja saya abang. Bila kita masuk orang qamat, kawan tu start takbir, angkat dia pergi letak di saf. Ya. Para salaf buat demikian. Tapi saya tak cadang. Dan kalau cadang pun jangan sebut saya mengusulkan benda ni, jangan. Ya. Ya. Betul, memang rugi. Allahu Akbar. Nampak macam mana kesedaran kita. Jadi itu mungkin juga bacaan, satu bacaan. Jadi yang kalau tanya yang kita belajar yang lepas tu, yang mana dalil yang lebih jelas? Yang lebih jelasnya ialah bila dengar aja suara iqamah, tinggalkan sembahyang kita. Pergilah. Tapi dengan kita meraihkan pandangan yang lain. Kita tak kata orang salah. Dia rasa dia dan nak pergi habis. Dia rasa dia dan. Sayang lah. Memang sayang lah. Dah sampai rokok kedua. Tu imam beritahu, qad qamati solat.
sayanglah 2 rakaat. Mau kena pula 2 rakaat tu, 2 rakaat qabliyah subuh, yang Nabi kata lebih baik daripada dunia dan isinya. Itulah yang jadi pada kawan kita seorang. Dia kamak-kamak, dia tu pun bagi salam, pipi kat dia, labuh dia terus. Labuh terus. Aku dah lama duk perhati kat hang. Aku semayang kamat, aku semayang kamat. Dia kata lu, dia labuh terus. Cuk bila tu terlentang. Kesian Abang Asro kita. Kesian kena. Itu pengalaman dia sepanjang dia jadi Tok Bilal, dia kena labuh. Tapi the same problem lah macam Haji kata. Makmum suka main lambat. Tak suka main lambat. Jadi tak apa. Ya. Siapa dia Haji? Mamak keling. Sebab saya mamak tapi tak keling. Saya mamak dia tak keling. Haji kata mamak keling. Boleh sahabat nah? Ada pencerahan nah? Mamak kuat sunat. Mamak Haji. Mamak tak buat apa, sembahyang sunat. Tak ada sembahyang sunat, apa aktiviti sunat? Mamak akan pula. Jangan main dengan mamak. Macam mana pandangan beli? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.